Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks matematik KSSM tingkatan 5, iaitu latihan ekstensif pada muka surat 91 hingga 93. Okey, mari kita mula. Soalan 1. Berikan 3 contoh risiko boleh diinsurансkan yang dihadapi oleh seorang peniaga yang memiliki sebuah bangunan kedai. Pertama, risiko apabila berlakunya kebakaran pada bangunan kedai. Kedua, risiko kecurian harta benda dalam kedai jika kedai itu dimasuki pencuri. Ketiga, risiko kerosakan pada barang dagangan semasa dalam perjalanan penghantaran barang dagangan tersebut. Contoh-contoh lain iaitu risiko barang dagangan lewat sampai yang akan menjejaskan perniagaan ataupun risiko berlakunya bencana alam yang boleh menjejaskan perniagaan dan mungkin juga risiko kecederaan atau kemalangan pekerja ketika mereka bekerja. Soalan 2. Mengapakah prinsip indemnity penting dalam kontrak insurans? Jawapannya, prinsip indemnity ini adalah bertujuan untuk memulihkan kedudukan kewangan pemegang polisi kepada keadaan asal, iaitu keadaan sebelum kerugian berlaku. Oleh itu, pemegang polisi tidak akan dapat keuntungan daripada pembayaran pampasan kerugian yang diterimanya. Soalan 3. Apakah perbezaan antara insurans kemalangan diri, insurans hayat, dan insurans perubatan dan kesihatan? Insurans kemalangan diri memberikan perlindungan jika pemegang polisi mengalami kecederaan anggota badan, kecacatan, hilang upaya atau meninggal dunia berpunca secara langsung daripada kemalangan. Manakala insurans hayat membayar pampasan jika pemegang polisi meninggal dunia kerana kematian biasa, penyakit atau kemalangan. Seterusnya, insurans perubatan dan kesihatan pula memberi perlindungan terhadap perbelanjaan perubatan, faedah penyakit kritikal dan lain-lain. Soalan 4. Sebuah syarikat insurans membayar pampasan atas tuntutan insurans motor seorang pemegang polisi insuransnya. Tuntutan tersebut mengandungi kerosakan kereta pihak ketiga dan kebakaran kereta yang dialami oleh pemegang polisi. Nyatakan polisi insurans motor yang mungkin telah dibeli oleh pemegang polisi tersebut. Dengan merujuk kepada kenyataan dalam soalan, tuntutan yang dibuat adalah kerosakan kereta pihak ketiga dan kebakaran kereta yang dialami oleh pemegang polisi. Sila rujuk jadual di sebelah kanan. Perhatikan bahawa jika kita nak tuntut kerugian terhadap harta benda pihak ketiga dan juga kerugian terhadap kenderaan sendiri akibat kebakaran, hanya polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian ataupun polisi komprehensif yang menawarkan perlindungan tersebut. Jadi jawapannya adalah polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian ataupun polisi komprehensif. Soalan 5. Wanita telah membeli sebuah kereta daripada sahabatnya tanpa membeli insurans motor baharu untuk kereta tersebut kerana insurans motor sedia ada belum tamat lagi. Dia juga tidak menghubungi Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia (JPJ) untuk menukar hak milik kereta tersebut kepada namanya. Pada suatu hari, dia telah mengalami kemalangan dan keretanya telah rosak di bahagian depan. Berdasarkan situasi tersebut, adakah wanita boleh membuat tuntutan daripada syarikat insurans yang melindungi kereta tersebut? Berikan justifikasi anda. Jawapannya, wanita tidak boleh buat tuntutan berkaitan kerana sahabatnya masih merupakan pemilik polisi insurans kereta itu dan wanita tidak berhak memperoleh insurans ke atas kereta itu. Soalan 6. Syarikat insurans ABC menawarkan 2 pelan insurans hayat dengan kadar premium tahunan bagi setiap RM1,000 nilai muka seperti dalam jadual di sebelah. Kadar premium tersebut adalah untuk lelaki yang sihat dan tidak merokok. Soalan A. Rizky berumur 35 tahun, seorang lelaki yang sihat dan tidak merokok. Dia ingin membeli pelan boleh baharu tahunan bernilai RM150,000, hitung premium bulanan yang perlu dibayarnya. Mula-mula, kita kirakan premium tahunan Rizky dengan menggunakan rumus di sebelah kanan, iaitu premium akan sama dengan nilai muka polisi bahagi RMX darab dengan kadar premium per RMX. Dengan merujuk maklumat dalam soalan A, nilai muka polisi tersebut adalah RM150,000. Kemudian RMX adalah RM1000. Kadar premium per RMX itu kita kena rujuk jadual dalam soalan di mana bahagian 35 tahun untuk pelan boleh baharu tahunan iaitu RM4.03.
Jawapan yang kita dapat adalah RM604.50. Ini adalah premium tahunan yang perlu dibayar oleh Rizky. Tetapi soalan minta kita hitung premium bulanan. Jadi kita kena ambil RM604.50 ini, iaitu premium tahunan, dibahagi dengan 12 bulan setahun. Jawapannya, premium bulanan adalah RM50.38. Soalan B1. Vincent ingin membeli pelan bertempoh 5 tahun dengan nilai muka RM100,000. Dia berumur 45 tahun, seorang lelaki yang sihat dan tidak merokok. Hitung premium tahunannya. Dengan merujuk rumus di sebelah kanan, premium akan sama dengan nilai muka polisi bahagi RMX darab dengan kadar premium per RMX. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam soalan B1, nilai muka polisi adalah RM100,000, RMX itu adalah RM1,000. Seterusnya, untuk mencari kadar premium per RMX itu, kita rujuk jadual yang diberikan dalam soalan. Untuk seorang lelaki berumur 45 tahun yang ingin membeli pelan tempoh 5 tahun, kadar premiumnya adalah RM7.96. Kita gantikan semua maklumat ke dalam rumus, maka jawapannya adalah RM796. Soalan 2. Jika Vincent membeli pelan boleh baharu tahunan dengan nilai muka RM100,000, berapakah beza premium tahunan yang dibayarnya berbanding dengan pelan bertempoh 5 tahun? Mula-mula kita akan kira premium tahunan dengan menggunakan rumus di sebelah kiri, iaitu premium adalah sama dengan nilai muka polisi per RMX darab dengan kadar premium per RMX. Nilai muka polisi yang diberikan dalam soalan ini adalah RM100,000. RMX adalah sama dengan RM1,000. Kemudian kita rujuk jadual dalam soalan. Bagi seorang lelaki 45 tahun yang ingin beli pelan boleh baharu tahunan, kadar premium tahunannya adalah RM5.52. Maka kita gantikan semua maklumat ke dalam rumus, akan mendapat jawapan RM552. Soalan minta kita cari beza premium tahunan. Jadi bezanya adalah RM796 tolak RM552, iaitu sebanyak RM244. Soalan 7. Motosikal milik Saleh dilindungi dengan insurans motor yang mempunyai peruntukan deduktibel sebanyak RM150. Sepanjang tempoh insurans tersebut, Saleh telah mengalami 3 peristiwa kemalangan dengan kerugian sebanyak RM90, RM240 dan RM300. Nyatakan sama ada Saleh boleh membuat tuntutan terhadap kerugian yang dialami atau tidak. Jika ya, nyatakan jumlah bayaran pampasan yang boleh dituntutnya bagi setiap kerugian yang dialami. Sila rujuk nota di sebelah bawah. Deduktibel ialah satu jumlah yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi sebelum dia layak membuat tuntutan daripada syarikat insurans. Oleh itu, bagi kerugian RM90, tuntutan tidak boleh dibuat. Kenapa? Kerana jumlah kerugian adalah kurang daripada amount deduktibel. Seterusnya, bagi kerugian RM240, tuntutan ini boleh dibuat sebab kerugian RM240 itu adalah melebihi amount deduktibel. Bagaimana dengan bayaran pampasannya? Kita lihat pengiraan di bawah. Bayaran pampasan akan sama dengan kerugian tolak dengan amount deduktibel, iaitu RM240 tolak dengan RM150. Jawapannya adalah sebanyak RM90. Maka jawapan untuk bahagian ini adalah bagi kerugian RM240, tuntutan boleh dibuat dengan bayaran pampasan RM90. Kemudian, bagi kerugian RM300, disebabkan kerugian RM300 itu adalah melebihi amount deduktibel. Oleh itu, tuntutan boleh dibuat. Sekarang kita kira bayaran pampasannya, iaitu dengan ambil kerugian tolak dengan amount deduktibel, iaitu RM300 tolak dengan RM150. Jawapan adalah RM150. Itu sebab jawapan bagi bahagian ini ialah bagi kerugian RM300, tuntutan boleh dibuat dengan bayaran pampasan RM150. Soalan 8. Pada tahun 2019, Puan Karen telah disahkan menghidapi bara dan telah membuat pembedahan bagi merawat penyakitnya itu. Perbelanjaan kos pembedahan dan rawatan adalah sebanyak RM130,000. Pada tahun berikutnya, Puan Karen telah mengalami kemalangan yang menyebabkan tulang tangannya patah. Kos merawat tangannya itu adalah sebanyak RM12,000. Jika Puan Karen mempunyai polisi insurans perubatan dalam tempoh 2 tahun itu dengan deduktibel RM5,000 setahun dan had tahunan bernilai RM150,000,
Nyatakan jumlah yang ditanggung Puan Karen dan jumlah bayaran pampasan yang dibayar oleh syarikat insurans bagi setiap rawatan yang diterimanya pada 2 tahun itu. Jadi, kita lihat kos rawatan untuk tahun 2019. Perhatikan, kos rawatan adalah sebanyak RM130,000. Ini adalah melebihi amount deductible-nya, iaitu RM5,000. Maka, jumlah yang perlu ditanggung oleh Puan Karen adalah sama dengan amount deductible, iaitu sebanyak RM5,000. Seterusnya, bayaran pampasan ataupun jumlah yang perlu dibayar oleh syarikat insurans adalah sama dengan kos rawatan tolak dengan amount deductible, iaitu RM130,000 tolak dengan RM5,000. Bayaran pampasan adalah sama dengan RM125,000. Seterusnya, kita lihat bagi tahun 2020. Kos rawatan adalah RM12,000, di mana amount ini adalah melebihi amount deductible. Oleh itu, jumlah yang ditanggung oleh Puan Karen adalah sama dengan amount deductible sebanyak RM5,000. Kemudian, bayaran pampasan adalah sama dengan kos rawatan tolak dengan amount deductible, iaitu RM12,000 tolak dengan RM5,000. Bayaran pampasan adalah sebanyak RM7,000. Soalan 9. Encik Gailang ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Syarikat insurans menetapkan bahawa nilai boleh insurans rumah tersebut ialah RM1.3 juta. Polisi insurans kebakaran yang ingin dibelinya mempunyai peruntukan co-insurans untuk menginsurансkan 70% daripada nilai boleh insurans hartanya dan deductible sebanyak RM3,000. Soalan A. Hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Gailang bagi rumahnya itu. Dengan merujuk rumus di sebelah kanan, jumlah insurans yang harus dibeli akan sama dengan peratusan co-insurans darab dengan nilai boleh insurans harta. Kemudian kita gantikan nilai-nilai yang sepadan ke dalam rumus, iaitu peratusan co-insurans adalah 70% per dengan 100%, darab dengan nilai boleh insurans rumah itu, iaitu RM1.3 juta. Maka jawapannya adalah RM910,000. Soalan B. Rumah Encik Gailang telah mengalami kebakaran dan jumlah kerugiannya adalah sebanyak RM205,000. Hitung jumlah insurans yang telah dibeli oleh Encik Gailang jika dia telah menerima bayaran pampasan sebanyak: pertama, RM202,000. Sila rujuk rumus di bawah. Bayaran pampasan akan sama dengan jumlah kerugian tolak dengan deductible. Oleh itu, kita tambahkan bayaran pampasan dengan deductible untuk mengetahui berapakah jumlah kerugiannya, iaitu RM202,000 tambah dengan RM3,000. Jumlahnya akan sama dengan RM205,000, di mana ini adalah sama dengan kerugian yang dialami oleh Encik Gailang. Ini bermaksud jumlah insurans yang dibeli oleh Encik Gailang adalah sama dengan jumlah insurans yang harus dibeli, iaitu sebanyak RM910,000 seperti jawapan di A tadi. Soalan 2. Jika Encik Gailang menerima bayaran pampasan sebanyak RM120,000. Dengan merujuk rumus di sebelah bawah, bayaran pampasan adalah sama dengan jumlah kerugian tolak dengan amount deductible. Oleh itu, kita cuba tambahkan bayaran pampasan dengan amount deductible untuk lihat apakah amount kerugiannya. Di mana bayaran pampasan RM120,000 tambah dengan amount deductible RM3,000, jumlahnya akan sama dengan RM123,000. Di mana jumlah ini adalah kurang daripada amount kerugian yang dialami oleh Encik Gailang. Dengan merujuk kepada nota di sebelah, jika nilai yang diinsurансkan adalah kurang daripada jumlah insurans yang harus dibeli, maka bayaran pampasan itu akan sama dengan jumlah insurans yang telah dibeli bahagi dengan jumlah insurans yang harus dibeli darab dengan jumlah kerugian, kemudian ditolak dengan deductible. Inilah sebab kenapa kita tak boleh gunakan rumus bagi soalan B1 tadi. Jadi kita ganti masuk nilai-nilai yang sepadan, di mana jumlah insurans yang harus dibeli sepatutnya adalah RM910,000, iaitu jawapan dari A. Darab dengan jumlah kerugian, iaitu RM205,000, tolak dengan amount deductible RM3,000, akan sama dengan bayaran pampasan sebanyak RM120,000. Kita pindahkan ini ke sebelah menjadi hasil tambah, jawapannya adalah sama dengan RM123,000. Kemudian kita pindahkan ini ke sebelah menjadi hasil bahagi, yang ini pula ke sebelah menjadi hasil darab, seperti bahagian ini, memberikan jumlah insurans yang dibeli adalah sama dengan RM546,000.
Soalan 10. Rumah Encik Adam diinsyuranskan dengan insurans kebakaran yang memperuntukkan co-insurance untuk menginsyuranskan 80% daripada nilai boleh insurans rumahnya. Nilai boleh insurans rumah itu ialah RM250,000. Soalan A. Hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Adam. Dengan merujuk rumus di bawah, jumlah insurans yang harus dibeli akan sama dengan peratusan co-insurance darab dengan nilai boleh insurans harta. Jadi, kita ganti masuk nilai-nilai yang sepadan, iaitu peratusan co-insurance sebanyak 80%, kita per dengan 100, darab dengan nilai boleh insurans harta, iaitu RM250,000. Jawapannya adalah RM200,000. Soalan B. Encik Adam telah menginsyuranskan rumahnya mengikut jumlah DA. Jika keseluruhan rumahnya hangus terbakar, adakah Encik Adam akan menerima bayaran pampasan sebanyak RM250,000? Berikan justifikasi anda. Jawapannya adalah tidak. Encik Adam akan menerima bayaran pampasan maksimum, iaitu sama dengan nilai muka insurans yang dibelinya, sebanyak RM200,000. Soalan 11. Kos perubatan Sofia yang dilindungi polisi insuransnya berjumlah RM10,800. Dia ingin menuntut pampasan daripada polisi insurans perubatan utamanya yang mempunyai peruntukan deduktibel sebanyak RM300 dan penyertaan peratusan co-insurance 80/20. Hitung bayaran yang perlu ditanggung oleh Sofia dan bayaran pampasan yang diterimanya. Dengan merujuk nota di sebelah, deduktibel ialah suatu jumlah yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi sebelum layak membuat tuntutan daripada syarikat insurans. Oleh itu, kita kena kirakan apakah kos perubatan selepas deduktibel. Jadi, kita ambil kos perubatan RM10,800 tolak dengan amount deduktibel RM300, ia akan sama dengan RM10,500. Seterusnya, kita akan kira bayaran pampasan yang diterima dan bayaran yang perlu ditanggung berdasarkan maklumat dalam soalan, iaitu peratusan co-insurance adalah 80/20. 80% tersebut adalah ditanggung oleh syarikat insurans. Manakala 20% daripadanya adalah bayaran yang perlu ditanggung oleh Sofia sendiri. Seterusnya, kita kira bayaran pampasan yang diterima, iaitu bayaran oleh syarikat insurans. 80% per dengan 100% darab dengan kos perubatan selepas deduktibel, RM10,500. Maka ia akan sama dengan RM8,400. Akhir sekali, kita kira bayaran yang perlu ditanggung oleh Sofia. Peratusan yang ditanggung oleh Sofia adalah 20 per dengan 100 darab dengan kos perubatan selepas deduktibel RM10,500 ditambah balik dengan amount deduktibel yang perlu ditanggung oleh Sofia. Jumlahnya adalah RM2,400. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.